jika kita membaca mushaf Al-Quran dan tafsir Quran tanpa berguru, kita faham sendiri-sendiri saja tafsir dan hadis yang ditulis dalam Quran. Harus silakan baca. Ya, saya sekarang ada terjemahan Quran di hadapan saya bacalah. Tetapi di dalam menuntut ilmu kena berguru. Bacaan sebagai alat saya, tapi kita tak boleh nak tanya pada bacaan tu. Yang kita boleh tanya bertalaqi ialah dengan guru yang membaca jambatan ilmu. Tetapi berguru itu ialah bagaimana untuk memahami tentang disiplin ilmu dan sebagainya yang kita tak boleh nak tanya, yang tak tercatat dalam kitab dan sebagainya. Jadi dua-dua merupakan cara untuk mendapatkan ilmu. Baik, apakah kita sebagai rakyat biasa tidak layak menegur golongan LGBT? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas tanhauna 'anil munkar. Setiap daripada kamu ini adalah golongan yang terbaik sekali yang timbul di tengah-tengah masyarakat manusia ini. Jika kamu mengajak orang ke arah kebaikan, kamu mencegah kemungkaran. Allah menggunakan perkataan kuntum. Setiap daripada kita, kamu semua. Kuntum. Kuntum ni bukan bunga. Sekuntum mawar merah, sebuah puisi, itu lagu. Allah gunakan perkataan kuntum. Setiap orang perlu cegah kemungkaran. Jadi jangan kita kata bahawa saya ni tak layak nak mencegah LGBT. Siapa pun, semua kena. Ya, kita bukan setakat menegur golongan LGBT. Dah sampai masa ambil tindakan. Selagi mana kita tak ambil tindakan, mereka bebas keluar masuk dalam Facebook, pakai pakaian menjolok mata, melakukan pembedaan jantina, melakukan operasi jantina, seolah-olah mencabar Tuhan. Bukan mencabar ni'mat Allah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Allah sebutkan dalam Quran, siapa yang menukar nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dia tukar nikmat, Allah turunkan azab yang keras kepada mereka. Dan takut azab itu dia turun kepada kita. Sebab itu kena ambil tindakan. Ya, jangan duk biar ya sekadar cakap tak mau, puak-puak ni cakap lembut tak boleh, cakap kasar pun tak boleh. Ambil tindakan. Yang mana ada kuasa, tolong ambil tindakan, insya-Allah. Baik, kemudian Ustaz, saya Aziz Hassan, adakah hijrah itu perlu secara drastik atau perlahan-lahan? Kalau benda dah haram, tukarlah segera, tukar terus. Ya, tak boleh. Kalau misalnya saya, katalah saya ni perempuan, saya tak pakai tudung, saya nak hijrah. Mula-mula saya pakai selendang je dulu, tapi nampak juga rambut, nampak juga tengkuk. Tunggulah Ustaz, mungkin lagi 2 tahun saya akan pakai tudung litup sepenuhnya. Tak payahlah tunggu 2 tahun, sekarang lah. Sekarang. Ya, jadi kita kata buat sikit-sikit lah Ustaz, pelan-pelan lah. Pelan-pelan tu kalau benda yang melibatkan ibadat. Okey, saya dah sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh semua sembahyang Ustaz. Cuma saya tak mampu lagi nak sembahyang qiyamul Ustaz. Malam-malam saya nak buat qiyamul, saya tak apa, pelan-pelan. Buat sikit-sikit dulu. Yang tu boleh lah. Tapi kalau benda yang maksiat, mana boleh pelan-pelan? Terus buang terus benda maksiat tadi. Ustaz, saya nak bertanya, ada berdosakah seorang isteri kalau tak menurut apa yang suami suruh, sedangkan isteri baru balik daripada kerja? Belum sempat duduk lagi, suami dah suruh buat kerja rumah, sedangkan di rumah semua tak bekerja, isteri seorang saja kejar. Kalau saya jumpa suami, tarik telinga suami itu. Sepatutnya bila isteri kerja, suami tak kerja, anak tak kerja, kita yang sediakan masakan untuk isteri. Allah kata dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah suami itu melayan isterinya dengan cara yang baik, mencampuri isteri dengan cara baik. Dahlah isteri itu lelah, penat, kita suruh dia masak buat kerja lagi. Apalah abang ni. Kalau akak jumpa suami itu cakap, abang, saya penat, saya nak rehat sekejap je abang. Boleh tolong faham tak? Cakap. Jangan tak cakap benda ni. Ni siapa suruh cakap? Ustaz Kazim suruh cakap ni. Baik, kemudian, Assalamualaikum Ustaz, saya Lina dari Puchong. Apakah hukumnya ke atas saya sekiranya saya meneruskan juga pekerjaan saya setelah saya sudah mengetahui bahawa company saya amat menyokong LGBT?
Saya memang tak terlibat dan tidak menyokong langsung apa aktiviti dia orang, tapi top management pun memang ada daripada kalangan dia orang. Minta pencerahan. Selagi mana pendapatan kita itu halal, maka halal lah. Selagi mana usaha kita itu halal, maka halal lah. Tetapi apabila kita mula cenderung kepada benda-benda yang dilarang, terlibat, ya, Allah Ta'ala sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang-orang yang berbuat kezaliman, nanti kamu akan disentuh neraka. Jadi selagi mana akak tak terlibat dengan aktiviti mereka dan sebagainya, alhamdulillah. Tetapi kalau akak mula terlibat, akak mula disuruh terlibat, maka akak jangan terlibat, ya, dengan perbuatan-perbuatan tu. Takut kita redha, kita menyokong mereka, itu pun dah dikira sebagai berdosa. Baik. Jadi selagi mana syarikat, dia orang bos dia, perangai dia macam tu, lantak dia lah. Selagi mana operasi syarikat tak ada kaitan dengan LGBT, tak ada kaitan langsung, bos tu memang dia slow, lembut macam tu, pondam macam tu, itu lantak dia lah. Kalau akak tak ada nasihat dia. Tapi kerja yang akak buat tu kerja halal, memang tak ada terlibat LGBT apa, tak apa. Lain kalau akak terlibat mempromosi dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, Ani ingin bertanya, apakah hukumnya seorang tukang jahit yang menjahit tempahan wanita yang tidak patuh syariah? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Tanya dia lah, baju yang kamu nak pakai ni, baju ni untuk dipakai di luar ke di mana? Ya, kalau dia pakai untuk suami dia, untuk suami dia, saya pakai dalam rumah aja, saya sumpah saya pakai dalam rumah, tak apalah. Tapi kalau kita dah tahu dah pakaian yang kita buat ni dengan ketatnya, dengan mendedakkan aurat semua, takkah kita juga akan disoal di hari kiamat kita kerana kita menjadikan orang tu berpakaian? Dia pakai macam tu sebab kita jahit, kita yang jahit, dan orang puji dia pula cantik sebab kita yang jahit. Takkah kita dapat share juga? Jadi akak-akak pastikan benda ni. Kalau dia kata dia pakai untuk suami dia, tak apalah. Tapi kalau dia kata memang saya nak melarang, memang kita tahu dah dia ni kaki melarang, itu sahaja. Baik, kemudian Assalamualaikum Ustaz, saya ada seorang adik sejak ayah saya meninggal. Adik saya semakin menjauh seperti ingin memutuskan hubungan dengan kami. Walaupun hati saya sedih, tapi saya tetap WhatsApp dia dan bertanya khabar, tapi dia tetap senyap tanpa berita. Apa yang perlu kami buat? Kami tak ada ibu dan ayah lagi. Jadi kita kena tengoklah apa punca dia jadi macam itu. Mungkin dia tak puas hati dengan sesuatu, mungkin dia kemurungan. Jadi kalau kemurungan, kita kena tolong dia. Kalau dia tak puas hati mungkin dengan pusaka, kena bincang balik. Dan kalau dia sakit, kita tolong nasihatkan, ubatkan dia. Yang penting akak teruskan WhatsApp dia, terus cakap dengan dia, supaya tidak putus silaturahim. InsyaAllah.